Selamat pagi, salam sejahtera. Isu paling hangat hari ini melibatkan kes penyangak, sakau, tukang curi duit, dan isu-isu yang paling panas di seluruh Malaysia. Hari ini ditulis kes Najib didakwa sebagai kes ikan bilis, penyangak besar bakar terdedah. Saudara-saudara sekalian, mengapa saya memilih isu ini ialah karena saya amat terkejut. Kes Najib yang melibatkan 1MDB, yang melibatkan isu berbilion ringgit dan beliau telah pun dipenjara setakat ini, disebut sebagai hanya sebuah kes ikan bilis. Anda dapat fikir, adakah Anda dapat memikirkan bersama dengan saya seperti saya, membuat satu terbukanya minda kita. Bagaimana kes Najib yang begitu berskala besar, melibatkan kes sampai seluruh dunia, termasuk di Amerika Syarikat, Singapura, UAE, dan negara-negara yang lain, dikatakan sebagai kes ikan bilis. Bayangkan, kes Najib yang begitu berskala besar itu hanya dikategorikan sebagai kes ikan bilis. Maknanya, penyangak besar ini lebih luar biasa daripada kes Najib. Saya pikir, kalau ini adalah perkara yang benar, maka bukan setakat manusia, makhluk manusia di bumi ini yang jadi terkejut. Tapi makhluk-makhluk yang ada di seluruh alam ini, kalau ada makhluk di Pluto, di Marikh, dan di bulan sekalipun, akan terkejut dengan pendedahan ini. Bayangkan saja, saudara-saudara, kalau kes Najib yang berskala mega itu pun dianggap sebagai kes ikan bilis, siapakah kes ikan jerung ini, penyangak paling besar yang bakal didedahkan ini? Sebelum kita teruskan, mohon kiranya Anda tekan butang subscribe, tekan butang loceng, dan berikan komen Anda. Pada pendapat Anda, siapakah penyangak paling besar yang dimaksudkan ini? Kalau Najib yang mempunyai skala besar itu pun hanya dipanggil kes ikan bilis, Anda mungkin mengetahui, Anda mungkin mempunyai ide siapa penyangak yang lebih besar daripada Najib itu. Kes Najib didakwa hanya sebagai kes ikan bilis, penyangak besar bakal terdedah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberi tumpuan kepada kes berskala besar bagi menyelamatkan wang rakyat dan tidak lagi sekadar tertumpu dengan kes kecil atau membabitkan golongan ikan bilis semata-mata. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sasaran utama SPRM ketika ini adalah melaksanakan siasatan dan pencegahan berkesan dan pada masa sama meningkatkan keyakinan masyarakat dalam usaha kerajaan menangani rasuah. Tumpuan SPRM sekarang adalah rasuah berskala besar. Kalau dulu terlalu banyak masa dan tenaga untuk menumpukan perhatian menangkap ikan bilis. Saudara-saudara sekalian, satu hal kalau saya ditanya sebagai pemerhati politik, kalau saya ditanya satu hal yang membuatkan saya sangat yakin dengan Anwar Ibrahim, ialah kekuatan beliau, keberanian beliau, kelantangan beliau dalam memerangi isu rasuah di Malaysia. Bayangkan, kita sudah mempunyai Perdana Menteri yang lain, namun tidak ada yang lebih serius daripada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim begitu berani. Beliau langgar saja siapa-siapa yang terlibat dalam isu rasuah. Kalau sebelum ini jarang sekali kita mendengar orang-orang besar, jerung-jerung besar, disiasat atau ditangkap oleh SPRM. Akhirnya, kini kalau Anwar Ibrahim yang ditangkap duluan ialah jerung-jerungnya. Saudara-saudara sekalian, kalau sebelum ini ada banyak, boleh saya kategorikan sebagai hanya kambing hitam yang ditangkap di bawahan. Ikan-ikan bilis itu hanyalah kambing-kambing hitam yang mungkin dijadikan sasaran. Tapi kali ini kita bersyukur karena semua jerung-jerung besar ditangkap. Dan yang lebih luar biasa, kalau kes Najib hanya ikan bilis, akan ada ikan jerung yang ditangkap. Siapa ikan jerung itu? Kita rakyat Malaysia, kita menghendaki bukan sekadar Najib saja yang diberani didakwa, tapi yang lain juga harus didakwa. Ini tidak akan banyak membantu kerana rasuah adalah satu hal yang sistemik, kata Anwar Ibrahim.
Jadi sebab itu beliau mahu menangkap ikan jerung. Beliau menjawab kepada soalan Lo Su Pui mengenai strategi penambahbaikan dan fokus utama kerajaan melalui SPRM untuk memastikan penyiasatan kes rasuah mendatangkan impak besar dan kesan nyata bagi mencapai agenda yang digariskan sekaligus memulihkan imej negara di peringkat antarabangsa. Mengulas kes berskala besar di siasat SPRM ketika ini, Perdana Menteri berkata antaranya ialah skandar air terbesar di Sabah melalui Ops Water membabitkan penyelewengan infrastruktur mencecah RM3.3 bilion yang mana setakat ini aset berjumlah RM63 juta berjaya dikembalikan dan kes masih berjalan di mahkamah. Saudara-saudara sekalian, kami di Sabah pun kami seakan-akan tertanya-tanya apa kesudahan kepada kes Ops Water yang melibatkan 3.3 bilion sebelum ini. Karena sebelum Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kes ini seperti kes telah pun menjadi sunyi. Lenyap, sunyi, kita tak dengar-dengar lagi. Tapi apabila Anwar Ibrahim naik saja jadi Perdana Menteri, perkara pertama yang disinggung oleh Anwar Ibrahim ialah isu tentang Ops Water ini. Kita bersyukur dan kita mahu ianya diselesaikan dengan segera. Kerana setakat ini hanya 63 juta berjaya dikembalikan aset yang telah disakau oleh mat sakau-sakau ini. Selain itu, katanya sindiket Bitcoin membabitkan kecurian bekalan elektrik dengan kerugian sehingga RM2.3 bilion antara 2018 hingga 2021 yang disiasat melalui Ops Power dan tuntutan palsu dalam inisiatif semasa COVID-19 membabitkan program penjana kerja melalui Ops Hire dengan uang diselamatkan sebanyak RM426 juta. Kemudian, sindiket pengurangan saman trafik yang juga membabitkan kelompok dalam sindiket kartel seperti yang terdapat dalam JPJ sebelum ini mencecah jutaan ringgit. Anwar berkata, beliau percaya penumpuan kepada kes skala besar itu yang sudah dan sedang dijalankan memastikan rakyat, penjawat awam dan pimpinan politik melihat SPRM lebih agresif seperti yang dititah dalam titah Diraja semalam. Sementara itu, menjawab soalan tambahan Sui Pui mengenai sama ada pengubalan undang-undang berkaitan pendanaan politik akan diusahakan dalam masa terdekat, Perdana Menteri berkata ada komitmen untuk meneruskan penggubalan data akta itu, namun ia masih di peringkat awal. Kita melihat laporan dikemukakan dan saya percaya jabatan berkenaan akan meneliti bukan sahaja SPRM tetapi juga parti politik sebelum ia dikemukakan kepada jawatan kuasa pilihan, katanya. Menjawab soalan Datuk Mas Ermiati Samsudin mengenai komitmen kerajaan untuk meminda peruntukan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, Perdana Menteri berkata ia dijangka dibentangkan pada sesi Parlimen akan datang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.